Bismillahirrahmanirrahim. Yalah, sudah pun dapat yo. Belum tak dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ahsanu amala. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu bika min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin al-mab'usi rahmatan lil alamin. Habibina wa syafi'ina wa zukrina maulana sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, banyak syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi keizinan kepada kita sekali lagi untuk duduk di dalam rumah Allah yang mulia ini dalam satu majlis tazkirah yang saya diberi kesempatan dan saya suka untuk menerangkan pada waktu yang berkesempatan ini sedikit peringatan tentang tazkirah tentang kematian yang saya nukilkan daripada kitab Sunan Saghir, iaitu kitab hadis Imam Baihaqi rahimahullahu taala. Mudah-mudahan sedikit tazkirah ini memberi guna kepada kita sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa zakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, berilah tazkirah. Maka sesungguhnya tazkirah atau peringatan itu sememangnya memberi manfaat, memberi guna kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari kiamat. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, katanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lakinu mautakum la ilaha illallah. Satu hadis yang kita selalu dengar, yang masyhur di sisi ulama dan masyhur juga di sisi orang awam, orang biasa. Kata Rasulullah SAW, lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkanlah yang mati-mati di kalangan kamu akan la ilaha illallah. Ada ulama yang berpendapat bahawasanya maksud mautakum ini majaz, maknanya orang yang hampir mati. Kamu ajarlah, kamu talqinlah la ilaha illallah. Tapi kita tak kata, kita kata ngucap. Kita tak kata la ilaha illallah hak Nabi ajar. Kita pergi kat orang mati, nak mati, kita kata ngucap. Ini pelik. Pasal dia dengar orang kata ngucap. Rasulullah tak suruh ngucap. Rasulullah suruh kata terus la ilaha illallah. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Kata gitu di telinga dia. Kita pergi dia tu hak teruk dah. Dalam nazak, dalam sakaratul maut, dalam mabuk, kita pergi kata ngucap. Dia dengar pun dia kicap ke apa. Jadi tak kena kita. Selalu Nabi tak sebut lain, lakinu mautakum la ilaha illallah. Sebut terus, pergi kat telinga dia la ilaha illallah. Jangan acak sangat, jangan kuat sangat. Nampak? Jangan perlahan dapat tak dengar. Sekiranya dengar di telinga dia. Macam mana kuat dia, macam mana perlahan, sama macam kita kata la ilaha illallah pada budak yang baru beranak. Budak baru beranak kan
talqin juga dengan kalimah azan. Nah, sunat azan. Nah, pada telinga kanan iqamah, pada telinga kiri jangan kuat, jangan perlahan. Nak mendengarkan pada telinga je. Maka orang nak mati pun perlahan jugalah. Nampak? Perlahan. Kerana kita ni yang kita berharap sangat bukan ketika datang, iaitu ketika balik. Kalau kita beranak hari tu orang dak bang tak apa. Orang dak komat tak apa. Orang dak belah mulut tak apa lagi. Tapi bila balik dalam keadaan sabit iman kita, dapat mengucap kalimah la ilaha illallah. Nah, atau kata husnul khatimah. Penutup yang baik. Apa kita nak? Mula-mula dak penting mana? Kan? Hak akhir penting. Macam orang lumba lari ya. Nah, retah desa. Masa pong tembok pergi depan kali beruduk kapok kali. Tak boleh menang lagi hak depan. Karang tengok kat tali tu. Tak? Hak tadi hak masa mula-mula tembok ni pas ke depan belaka, kat retang tali tak ada seekor harang. Tak? Orang lain pula menang. Tadi dia laju mula-mula start. Dah 25 batu maraton. Tak? Dah hak depan sekali pas kanan. Dia sapa juga. Tapi orang siap bagi dia. Kalau balik di rumah terus ada. Tak boleh lagu ni. Nah, jalan sepanjang perjalanan hidup kita, khatimah yang paling penting, penutup dia. Ada orang yang masih mudanya duduk di dalam lara. Nah, tetapi Allah Taala ambil dia matikan dalam keadaan iman, dalam keadaan beramal soleh. Kita nak. Ada orang yang pada permulaan hidup dia lebar, tapi akhirnya mati dalam keadaan sesat. Nauzubillah. Dah kita baru sembahyang jemaah, kita berasa dapat tiket masuk syurga. Berat. Bala'ang Ibnu Ba'urah, bapa wali, bapa ulama, mati sesat. Nah, sekali ngajar belah-belah ribu orang nadah kita. Tak? Kita tak ramai macam tu, tapi mati sesat. Dia nak menyudah. Nah, nak pula akhir zaman ni yang menolong agama Allah, orang hok jahil-jahil, orang hok bodoh-bodoh, bengong-bengong, orang hok dak faham ngaji, orang hok tela baca Quran, hok tu tolong Islam. Ini sungguh ulama-ulama habis sokong tahu. Tak? Bapak Serban ni balik Mesir ngaji 8 tahun duduk kat Firaun. Boleh sokong tahu orang kampung ni. Nyadak nyoy. Ambil upah naik nyoy. Beruk duduk atas hinda. Sokong tu guru. Ni kata akhir zaman, orang tak ada ilmu, orang bodoh-bodoh. Faham? Orang rendah martabat akan tolong agama Allah. Dia balik Mesir, balik Jordan, Universiti Islam. Faham? Sokong bapak zalim. Sokong bapak tahu. Ni kata. Jadi pelik sungguh. Kawan tu tak ada erti benda. Kita tak ada bersuti rumah. Beruk ada 4 ekor. Faham? Bawa uruk lah kau. Tak? Hari-hari dia lengah kotih, beruk kotih. Dia duduk tenda. Faham? Time beruk demam dia naiknya. Orang bodoh. Tapi sokong ulama. Ni pelik sungguh. Faham? Kau pandai-pandai ustaz-ustaz habis, rebah habis. Daripada dia pakai serban, pakai sokok pula ni. Berat sungguh. Nabi tak pakai sokok. Ulama. Tak. Pakai dulu pakai serban, pakai jubah. Pitih punya pasal, ikut punya pasal. Orang kata tak boleh pakai serban, tak pakai. Tak boleh pakai piah, tak pakai. Dia ulama. Tak. Bukan rebal lori. Ulama ni. Cakap Arab pasal. Nampak? Lacau lidah macam korung lidah. Tapi orang kata buang piah. Kalau nak kerja pakai sokok hitam. Pakai. Ulama bodoh. Faham? Ada pula pakai yang Rasulullah tu. Ulama mana boleh ikut dia. Hak disuruh tak canggah tak apa. Walaupun sunat sekali pun. Ni. Kita nak nyudah. Sunat kita tengok orang nak mati. Tengok kita sunat kita tengok orang nak pergi Mekah. Supaya kita
Sebab kita kat gini nak pergi reset. Sunat kita tengok guana gamuk keadaan dia. Kat gini kita pula. Orang kata pergi Mekah kan. Dah ni jauh pada Mekah ni mati. Jauh pada Mekah. Balik Syekh Harah dah balik. Dan pergi Mekah balik. Jauh-jauh 4 bulan pun. Balik. Ni pergi perjalanan maut dah balik seorang. Dah tak mau pergi atas, pergi tengok. Tu kita. Kita pergi tengok orang nak mati duk cakap tanah je. Berat ni. Tak sama hari je. Tuan rumah kena buat turun biskut Mary pula tanah. Bengong tu. Naik atas rumah tengok orang nak mati keadaan dia macam mana, tengok keadaan dia. Daripada kaya sekaya-kaya jadi miskin. Daripada segagah-gagah siapa jadi dak-rak apa gitu semua. Orang nak mati. Sunat ziarah orang sakit. Tapi dia ada adab pula. Ziarah orang sakit. Selama mana kita ada dengan orang sakit tu, kita berada dalam taman syurga. Nampak? Ini disebut dalam banyak hadis Rasulullah SAW. Macam duduk dalam taman syurga. Pergi duduk kat orang sakit. Kerana sakit ni musibah yang Allah Ta'ala timpakan ke atas hamba-hambanya yang dia kasih. Maka hamba tu sabar, maka jadilah ruang tempat dia sakit tu sebagai tempat yang turun rahmat, sehingga Nabi serupakan seperti taman syurga. Itu lebih nak buat orang sakit. Tapi janganlah duduk lama sangat kat orang sakit. Tanpa kawan tu nak saling kain, tak tembak lagi. Ada juga pasal dia bodoh. Duduk sekejap Duduk sekejap, minta diri. Minta diri. Lepas tu orang sakit kata duduk dulu. Dah buat tengok muka. Tu lain. Kita pun tunggu ustaz. Ni dok kawan tu nak saling pamper tengok. Pakai pamper. Tegur pula dah. Baliklah. Orang nak betul kain orang sakit, nak lama obat dah lari. Bahan 2 kopi, 2 cawan air kopi. Duk tunggu situ ada tak? Dia ni tak reti bahasa. Bukan sini cerita ni. Kat Kongo. Allahu Rabbi. Dan suatu hadis yang lain, iqra'uha 'inda mautakum, yakni surah Yasin. Hendaklah kamu bacakan orang yang telah mati surah Yasin. Tengah ulama kata dekat nak mati, baca surah Yasin. Sebab pun surah Yasin ini Imam Qurtubi riwayat dalam tafsir dia dapat meringankan akan keadaan sakaratul maut. Nampak? Ini riwayat dia. Baca surah Yasin. Dan sebagai peringatan kepada dia pada surah-surah yang dibiasakan ketika hidup. Sebab orang beriman ni, dia hidup dia baca Quran. Bila dia hidup baca Quran, nak mati kita pergi baca Quran kat dia. Nampak? Dapat menenangkan jiwa dia. Kerana nak keluar roh ni orang yang sangat duka cita, sangat susah hati. Tiba-tiba kita mari tolong baca Quran. Quran tu dia baca sama ketika hidup, maka dapat menenangkan jiwa orang yang nak keluar roh. Itu kelebihan dia. Ni ada rajin baca Quran, dia baca Quran kat dia. Ni silap. Dia dah baca Quran. Surah pun tak mari. Lalu saja dengan kereta. Rung turun pagi, rung lalu sekali. Quran tak baca, orang ngajar pun tak mari kuliah subuh, balik awal tu. Bila nak mati, tak tolong Tok Imam baca Quran sikit dah. Pasal ayah nampak belalak dah mata. Tak? Kontraktor tu. Jangan main. Baca diri ya. Mu anak dia kan? Apa suruh Tok Imam? Mudak je mari surah. Dia ingat Tok Imam lapor tak? Tok Imam teh. Lama orang panggil. Bangang tu. Tengok muka dulu. Awak sakit siapa dia? Rajin mari tak surah. Haji tu. Minta maaf. Sakit perut. Dah rajin mari surah. Minta maaf. Dia nak pergi panggil, nak pergi tahlil, nak pergi sembahyang hajat, nak pergi baca Yasin, member only, betul? Ke mana? Orang tak masuk kelab, tak boleh. Faham? Ni rumah Allah mu kena mari dulu masih segar. Bila mu sama mari masih segar, orang pakat pergi rumah mu masih mu sakit. Kalau dia pergi nak apa berhati. Mu besar nak. Besar sangat pakat mu. Tak boleh kalau tak mari dia pak. Ni rumah Allah tak apa nak mari, tak mari. Kita kena pergi rumah dia. Tak apa-apa.
Ha. Hukum iklan. Nah, macam ada gambar. Okey, gatik. Cari jom orang. Faham? Ha. Tak lagi mari juga. Orang dah kena bang. Siapa mampu untuk bila bang? Tak mari juga. Nah. Apa mati untuk bila? Tak kira. Dah, kita nak pergi layang dia. Tidak ada pengajaran. Ha. Faham? Dia masyarakat ni kita kena ajar. Dak ajar, dak reti bahasa. Nah, anak kita kalau kita dah wakaf, punah janang dia. Boleh kalau tak takak penjenayah pakai nasihat. Jangan ngapok dah baik. Dia balik, duk surah pula. Balik awal. Alah hukum bunuh pun kau ramai. Dia kena keras. Baca Quran masa hidup, masa kita sakit, orang mari baca kita pula. Aku tahu. Dah baca Quran, baca surat khabar. Baca surat khabar, baca ada surat khabar. Ada hadis, man qara'a surat khabar dakhala al-jannah. Barang siapa baca surat khabar masuk surga. Aduh. Baca Quran. Iqra'ul Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi kama qala. Baca Quran. Kerana dia datang pada hari kiamat memberi pertolongan kepada pembaca-pembacanya. Betul. Dari masa hidup itu baca benda. Dia baca metro. Masih nak hati jangan bawa surat Yasin. Bawa harian metro. Ramai-ramai. Duduk keliling dia kita pun baca. Kuala Lumpur 5 Julai. 2 pasangan ditangkap berkhaluat. Baru padang muka. Ini kata Allahu Rabbi. Dia buat perakat tu. Dia bila tapi jenis terima baik. Gerang-gerang pergi juga. Gerang-gerang pergi juga orang baik. Tok bila pun tak. Pergi juga lah dengar orang minta tolong. Dia ada ajar mari pergi juga. Sani dah lah tak sampai hati bila dengar dia kuih lapis. Faham? Kuih lapis kalau rasa jebar kot tikar tak imam. Allahu Rabbi. Jadi boleh kita baca Quran. Orang yang nak mati biar dia dengar kalam-kalam yang baik. Baru ni orang mati dah. Kita pergi nawak. Dia tinggal atas gerai gitu. Dia buah atas gerai. Dia tutup ikat dagu dia tutup dengan kain gebor, dia buah kelambu. Comel kan? Konon kau bagus awak gitu. Anak-anak cucu duk tengok TV ramai-ramai. Tak mugi anak beranak. Gi sakit hati tengok. Berderu duk tengok. Pukul 12 tengok dak tutup lagi. Toki kelas cokeng. Duk atas gerai. Padang dengan muka dia. Orang ngajar dak pergi dia hidup. Orang kuliah dak pergi padang kat lembu, tak ceruk. Ada tak? Lembu tu orang ngaji. Ni kita yang buat anak cucu kita jadi gitu. Kita yang latih. Langsung kau. Anak kita latih. Kita atas sekolah Arab, cakap Arab. Atas sekolah Tamil, tak cakap Arab, cakap Tamil. Atas sekolah Cina ni cakap Cina. Kita pilih nak jadi apa? Atas latihan ibu bapa. Boleh dia tinggal pohong dulu. Duduk situ nyamuk lah. Dengan semut dengan apa naik. Ada orang ngaji dah nak sifang bagi esok. Baca Quran ke dia, turun rahmat. Baru betul. Allahu Rabbi dalam miskin pula dengan amalan. Na'udzubillah min zalik. Dalam satu hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, innal mayyita yub'asu fi siyabihi allati yamutu fiha. Yani sesungguhnya mayat itu dibangkitkan pada pakaian yang dia mati padanya pada pakaian itu. Ni kata setengah ulama, batu kita ni pakailah pakaian yang kalau kita mati kita pakai pakaian tu, kita akan dibangkit semula di padang mahsyar dengan pakaian tu. Kita tak malu kat orang. Tak segan. Comel kalau mati pakai baju semayang, baju Melayu ke pelekak, comel mati. Ni mati pakai baju bola. Faham tak? Bakit baju bola. Lagi. Orang lain bakit pakai jubah, pakai baju Melayu. Dia bakit pakai baju bola, merah nyala. Belakang tulis David Beckham. Faham? Hari kiamat lagi. Nak mana dah dia minat. Faham? Dan kita ini akan dibangkitkan dengan apa yang lara kita dalam dunia. Itu juga. Dalam hadis yang lain, innal abda yub'asu yaumal qiyamati ala ma mata alaihi au kama qala. Seseorang hamba, seorang manusia itu
akan dibangkitkan di hari mahsyar nanti atas apa yang ada dia bersama dulu di dalam dunia. Ini kena jaga. Kalau kita asyik dengan Quran, kita bangkit dengan Quran. Asyik dengan kitab, bangun dengan kitab. Asyik dengan tasbih, bangun dengan tasbih. Galik dengan tikus semayang, bangun dengan tikus semayang. Galik dengan karaoke, bangun dengan karaoke. Gitu. Galik dengan bola, dengan tiada-tiada naik lagi. Faham tak? Dengan kasut bola, dengan bola pecah-pecah dah. Kaki baik meter, siapa tak gisu ke baik meter. Bulu ayam je. Bukan bulu bidadari. Faham tak? Bulu ayam je Cina getu. Dia boleh dia getah sikit. Tebah juga kita macam nak mampu. Faham? Siapa tak gisu ke? La ilaha illallah. Bakit dengan baik meter. Hari kiamat kita lara. Tak malu kat orang ni. Nauti kekek takut tekuk. Faham tak? Orang kata orang gila mana pula ni pada masyarakat. Orang bawa kitab, bawa apa dia, bawa raket badminton. Power ni. Main tak apa, tapi janganlah sampai kita larang daripada semayang, daripada tugas-tugas agama. Kaki dang, bakit dengan pandang. Nampak? Sampai tembus kedai orang ni. Dia gahar sikit. Tembus terus ni. Gerai-gerai orang. Kuat maidang. Maidang ni boleh sepapang dua. Dia panggil hobi. Dia panggil hobi. Sepapan dua hobi. Kalau turun pagi balik petang bukan hobi, gila babi. Betul ke tak? Apa nak balik rumah main dang? Beli ikan pacu ikan. Duduk di supik basikal. Gantung situ. Allahu Rabbi. Di dalam suatu hadis yang lain pula Rasulullah SAW bersabda, inna ruha idza qubida tabi'ahul basar. Allahu Rabbi, kebesaran Allah Ta'ala. Sesungguhnya apabila roh itu dicabut, digenggam oleh malakul maut, maka dia akan dinaikkan, kemudian diikuti oleh pandangan mata. Batu mata jadi celik tak kata. Kita kena pejam mata dia. Sebab apa? Sebab roh ni keluar, mata melihat roh itu keluar. Bila habis keluar roh, mata pun tidak berfungsi lagi. Kelopak mata tak boleh nak tutup. Mata sunat tutup. Tu tengok. Pasal kawan lama kita ni, jasad dengan roh. Dia combine dua ni jadi orang yang hidup. Asalnya dia roh dulu Tuhan cipta. Kemudian Tuhan cipta janin. Duduk dalam perut mak kita. 120 hari, maka ambil roh ni, maka kawanlah dengan jasad. Baru kita hidup. Sampai masa dia pisah balik. Pisah balik tu mata belalok tengok. Tabi'ahul basar, pandangan melihat perginya roh. Dah kawan lama. Dia ucap selamat tinggal. Siapa punya kerja ni? Ini kerja jabatan maut. Ni orang takut, orang tak takut. Jabatan cukai. Ni jabatan maut. Ketua pengaruhnya nama Israel alaihi salam. Dan dia melawat rumah kita, berambu lah air mata. Ni hilang pak, ni tak ada anak, ni hilang bini. Dan dia mari di rumah. Dia tak kira siapa-siapa. Kau hak jahat, kau dia nak. Dia kekek, ni dia nak. Maka sunat kita tutup akan mata mayat. Tutup kelopak dia. Kelopak mata dia tu kita pegang, kita tutup. Sebab kalau kita lock sampai kesok, kita tutup payah nak tutup. Bila orang tengok jadi uduh. Uduhnya keadaan mayat, mata belalok. Tak? Tutup kelopak mata dia. Mana jadi-jadi dah tengok dunia, tak ada dah bagianmu. Tutup mata. Tak, memang sungguh. Dah kata tutup mata, masa mata celik tu tambah dah dunia. Ni tengah segar ni nak ni. Tengah segar nak. Dah mati tak tambah dah. Nak. Pergi kat rumah orang mati, kita tunjuk dia katalog. Gen 2. Ni jualan murah 18,000 anak beranak range sport spoiler baru buh tu senyak orang mati lama layang lama dah tak dah dia minta benda rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu. Dia kata, wahai Tuhanku, nampak, kembalikan aku semula hidup supaya aku dapat melakukan amal soleh yang aku tinggal hari itu. Tak boleh layang mu seorang, orang lain pula hidup. Bila mati, tu dia nak. Bila hidup, dah ingat ke mati. Kita. Bila mati, ingat ke hidup. Bila hidup, dah ingat ke mati.
Tua-tua ke diri tu duduk atas gerik garit boleh. Dak gisu kan. Tua dah. 70, 80 duk buat gitu. Kedai kopi. Siapa ke Isya habis waktu gitu dak semayang. Tua dah nak mapuh kau. Nak, dah nak buat gana ke dia? Orang dulu-dulu kata umur 40. Payahlah sikit dah 40 ke atas. Ni 80 kau. Nak? Allah Rabbi. Kita minta jauh daripada keadaan seperti itu. Dan sunat kita letak benda-benda di atas perut mayat ni. Kerana Nabi bersabda, kerana Anas radhiyallahu anhu pernah bersabda, "Da'u ala batnihi hadidah." Hendaklah kamu letakkan di atas perut mayat itu akan besi. Zaman dulu dah diambil besi supaya tak kembung perut. Guting ke? Tapi bukan mesti guting. Orang Melayu ni cari gutingan tu. Dia bukan mesti guting benda yang berat supaya angin tak masuk dalam perut. Kita tak mesti guting, orang lain tak ambil, ambil guting. Cari juga guting. Cacah perut tu rabak. Faham? Nak guting. Tak, benda yang berat supaya tak masuk angin dalam perut. Susah nak mandi esok, nak keluar najis payah. Tu tujuan. Kemudian sabda Nabi SAW dalam kes mandi mayat, la tubrid farizaka wala tanzur ila fakhizi hayyin wala mayyitin. Jangan kamu dedahkan akan aurat kamu, peha kamu kepada orang. Dan jangan kamu lihat kepada peha orang hidup maupun yang telah mati. Dalam bab mandi orang mati ni jadi tengok aurat. Kita pelik kot setengah orang mandi buka bodoh telanjang bulat mayat. Tu dah ditutup pintu. Tak, tapi telanjang depan dia mayat. Ni haram. Tak ada hajat dah boleh tengok aurat mayat. Dia tak dapat tidak. Darurah baru boleh. Ni pergi buka terus. Nak buat mana dia seorang pandai mandi. Orang lain tak pandai mandi. Mandi sendiri pandai. Mandi mayat tak pandai. Haram. Ni Nabi kata. Wala tanzur, jangan kamu lihat ila fakhizi hayyin wala mayyitin. Jangan sekali-kali lihat pada peha mayat dan pada peha orang hidup, peha mayat. Tak boleh. Wala mayat sekalipun. Tak boleh. Kadang-kadang tu anak beranak. Tak, bila mandi mayat, tukang mandi mayat kata, mari tengok belakang ni mandi mak mandi ayah. Ni haram, tak boleh. Tak, yang boleh ada seorang ni tukang mandi, tukang layang. Kalau tak cukup tukang layang seorang, mari seorang lagi. Tapi haram melihat aurat. Kalau bukan aurat tak apa. Melainkan tak dapat tidur. Baru dibenarkan melihat aurat sekadar-kadar ni. Nampak? Dia darurah. Ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Bila dah darurah, kita paksa kena tengok, tapi tengok sekadar hajatnya saja. Ni dok. Mari tengok deh, mari tengok kapang kapang ayah belakang ni, mari tengok kapang tok ki. Telanjang bulat tok ki. Nampak? Cucu-cucu suka. Kalau tok ki telanjang, ni haram belaka. Ni kata jahiliah. Tak, jahiliah nak buat mana? Orang khusus orang mandi, tak ramai. Tak? Kalau khusus dunia ramai. Nampak? Kalau borang nyanyi habis masuk. Berpuluh-puluh ribu minta borang nyanyi. Nak tengok apa benda ni suruh heboh sampai teruk puluh-puluh ribu orang. Allahu Rabbi. Nak jadi beruk. Puluh-puluh ribu tu baik, kapung tu baik, aulu tu baik, dalam sungai tu baik. Nak pergi tengok. Dia buat ni kursus mandi mayat. Tak laku bersekeping borang. Tak ada orang nak masuk. Borang Waisan putu dua. Putu dua. Mu sebelah aku sebelah. Jadi jahil kita. Bila hak ada dah ikut peraturan, tu apa kata tu? Hak ada je mandi mayat tapi dah ikut peraturan. Tak dah ikut syariat. Paksa kita. Lok ke dia. Ni buka telanjang. Tak boleh. Dalam kes mandi mayat sekalipun tak boleh. Jangan buat main-main. Dalam kes aurat orang. Walaqad karramna bani Adam. Di antara maksudnya kami muliakan anak Adam manusia ini, auratnya adalah dijaga. Tidak boleh sembarangan orang boleh lihat aurat dia. Itu mana memuliakan bani Adam. Tak. Bukan beruk. Beruk dia boleh buka aurat. Tak. Beruk tak apa main bola kalau pendek. Orang tak boleh. Dia ada aurat. Aurat ni al-aibu. Benda yang aib. Aib ni makna kemaluan. Tak. Ma yajibu satruhu. Benda yang wajib nak oleh kita tutup dia. Tiba-tiba kita pergi buka aurat kita sendiri, kita dapat dosa. Kita buka aurat orang lain pula, maka kita dapat dua dosa. Buat perkara haram lepas tu membuka aib orang lain pula,
dosa pula ni. Dua dosa. Nah, sebab itulah kalau kita nak supaya aurat kita terjaga ketika kita uzur, maka masa kita gagah ni lah kita jaga aurat. Faham? Kalau masa gagah ni kita buat lebih kurang, masa uzur Tuhan buka selok habis. Jadi malu aib kita. Pasal apa? Pasal latihan masa muda. Tak? Masa segar ni kita tak jaga aurat. Dia nak pergi tandah tu daripada pintu surga jauh. Selok dah kain. Berat nanyang. Ni orang surai. Dia nak kecing. Nak pergi tandah. Bilik air. Dia mari daripada pintu surga. Tak? Nak tunggu isi nak kecing pula. Ni selok puing luar ni. Orang tengok belaka. Orang masuk dalam tandah tu. Baru buka kain. Buka sudah. 71 umur. Kalau 17 anak dara boleh tahan kira. Faham? 71. Puing. Tu bilau. Berat nanyang. Hukumnya haram. Nampak tak boleh? Kena sapa lu tepat yang mata orang tak nampak, baru boleh buka aurat. Faham? Walaupun kita duduk surau ni tak boleh. Ada jenis lagu tu. Nak basuh kaki je, nak naik surau, nak semayang garik, nyakat kain depan habis berambil-ambil. Faham? Nampak kau ni. Jenis tak ada kemaluan. Ada macam tak ada. Ni. Kita tak ada hal kita nak bengong ni. Orang tengok reti pasir. Haji apa bodoh ni. Kena suti. Nak marah kau kan? Tak boleh. Kita ada aurat. Jangan boleh nampak. Kena jaga. Bila kita tak jaga masa gagah, masa tua kat gigi kita tak pelihara aurat kita. Tak? Tak ada suara? Telefon biru ni. Allah. Carilah awak hijau telefon beg tunggu. Kuning dah pedah. Tadi dah dekat bawah belaka. Masa pada nyala kau. Allah Rabbi. Agak cetong kau. Biru. Kursi molek dah. Allah Rabbi. Jadi kematian ini satu perkara, satu ilmu, satu pengajian yang cukup memberi kesan kalau kita belajar daripada peristiwa-peristiwa kematian. Kita tengok orang mati. Masih dia tegur gitu. Macam mana keadaan dia? Tak? Orang hormat ke dia? Tak? Jumpa tu selamat pagi tuan. Selamat malam tuan. Pakat besar ni. Nah, dia ketua pulih. Bapak sekali 3 bintang ni. Kalau jumpa dia pagi tuan. Selamat pagi tuan. Mana pagi selamat tuan. Mampu dah apa? Tengok dia mati ada orang selamat pagi dia. Ada kerah itu. Kerah gitu. Tak ada harga seseng. Tak ada harga bila mati. Tu nak kau buat pelajaran. Hebat dia D.O. Boleh saing orang boleh tanah. Kalau dia saing. Orang minta tanah dia saing boleh tanah. Nampak? Tapi bila malakul maut saing, dia bahan tanah. Faham? Nak kau buat senyap habis pakat. Tengok raja lah. Hak besar kali raja. Tengok masa dia jalan. Kalau kita lapu hijau, dia merah. Dia kena jalan tu. Nampak? Tu besar dia. Ni orang yang takabbur. Tilkal darul akhirah naj'alha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Allah Taala kata ini negeri syurga, negeri akhirat kami sediakan untuk orang-orang yang dalam dunia itu dia tak mahu kesombongan dan tak melakukan kerosakan. Bukan untuk orang takabur. Boleh kita hijau tak boleh lalu, dia merah dia boleh lalu. Dia tak bayar, kita bayar. Orang takabur. Hebat dia. Tengok bila dia mati. Dia jadi. Ada benda. Pakat dia. Dari masuklah kubur. Disusung di biar mayat. Tengok. Tengok raja mati. Orang besar. Disusung pakat dia. Macam-macam pakat dia. AMN, JPN, JPJ,
UPSR, PMR, JKR, nampak macam-macam. Dah jadi apa tu? Bintang tu dah kena saat kubur. Raja-raja lah dia tengok. Orang besar-besar, orang banyak kuasa. Hak ni muka wanakin. Kita faham boleh. Tak ada kebosoran. Dah kalau raja basak bila mati dah kita mendengar. Baru raja keke yang ubu orang kapung. Mu kalau gitu kan boleh 200 ya. Apa pitih pak pun. Orang pun takut dia siapa dak gisu la ilaha illallah. Dak gisu kan apa? Takut je keke dak pitih. Rela jahil. Faham? Dia nak tolong kita kaki kita mati. Dah. Amalan kita la yatba'ul mar'a ila al-qabri ghairu tuqa wal amalus salih. Tidak akan ikut kita masuk dalam lubang kubur melainkan ketakwaan kita pada Allah dan amal salih. Orang lain tinggal belaka. Nah, harta tinggal. Kita sayang harta. Nah, kereta ni, kewi. Ring tu siapa kilat ring. Tiup mulut kau. Tiup. Macam bodoh. Faham tak? Lepas boleh sikat rambut ring. Tayar kewi. Kewi. Hati kau. Hati. Tayar kewi. La ilaha illallah. Tak apalah. Hati kewi juga. Jauh. Jadi sebelah je. Nak? Boleh bawa dalam kubur? Boleh. Dah muatkan dia. Bapak kereta nak muat mana? Dah minta bersteering rasa. Pasal dia sayang hari tu ni. Ayah ni masih hidup. Kalau bunyi perah-perah buka tikat kita takut kambing naik atas-atas. Takut toreh pula kereta. Kalau ayam naik atas je kedua ayam pada 2 tik kapung je ayam. Faham? Sayang ke kereta. 6 bulan beli tu tak buang lagi plastik kosing. Tengok mati. Dah minta tolonglah orang mandi. Gua ni pula. Dah nak bus steering se. Ni kaya. Kata tak muat ni. Takut bau mayat. Tak? Dah pada dia abuh sikit. Tak boleh. Kasih lagu mana tinggal? Tinggal, tak tunggu. Barang tinggal. Tapi dah kita bodoh. Barang tinggal kita jaga nak. Barang nak bawa ni. Hilang. Tak ada. Kalau nak bawa. Kita dah ingat. PT ni 180,000 dalam bank. Tinggal. Abang Haji ada 70,000. Tinggal. Tak boleh bawa pusing. Cicing beliau 165,000 buang. Dah 165,000. Cicing besi je. Buang juga. Mana? Untuk orang itu pula. Anak bahan kepala mayak. Bini kepala mayak ni bahan keting ni bahan kepala lutut. Ni bahan ponggai mayak. Tinggal korok kunyit mayak. Ambil bahan dorang. Kita bodoh-bodoh juga lah. Apa tak dang gisu kan? Kalau dang gisu dang berdengar tak apa cari harta. Tu tak salah tak lara. Kerana harta lala. Anak bini lala baru tak betul baru rugi menaga. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Dengar sama. Wahai orang yang beriman, jangan melalaikan kamu oleh harta dan anak bini kamu daripada agama, daripada semayang, daripada belajar, daripada kerja-kerja Islam. Barang siapa yang dilalaikan oleh harta dan anak bini dia, maka mereka lah golongan-golongan yang rugi akhirat. Tak bawa benda bukan dia. Cerita selok dekat orang Mesir roda Bukapang tu. Ada tak bawa? Kat gamping boleh cocok dalam kubur. Faham? Ada. Epeng tak bawa. Kayu pula bukan kayu ngah kan dia. Kayu kapur. Lapik daun pisang. Ni pengajaran. Pengajaran tu tengok mati dia. Masih hidup tu bekeng tak patut. Bekeng masih hidup. Lambat cokit. Tengok dia bersilat. Tubik habis buah bunga buah jelly tubik habis. Tengok dia mati. Tak lawan sikit. Orang mandi mayat orang hidung dia ni. Tak kata apa untuk guru silat. Senyak terus. Duduk atas gerai. Korek telinga pula. Senyak tak kata apa. Dari mana buahmu? Buah rimang ni? Tak. Gayung mana? Pecah silat mana? Silat licur mana? Tak ada orang mandi pusing ni jelek dia rebah ni. Akak kaki. Jadi bodoh tu. Akhir sudah gitu lah kita. Jadi tak ada kebosoran. Sebab itulah kita hidup dalam dunia gagah. Ingat kepada tempat balik. Kaya ingat kepada tempat balik. Kaya lagu mana pun dia balik belaka. Tak mau balik, dia kena balik. Wa ilaihi turja'un.
Dan kepada Allah kamu bawa balik. Bukan tarji'un kamu balik sendiri. Memang kita tak mau balik, dosa banyak. Nah, tapi turja'un kamu dibawa balik menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya lagi yang dipesan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iaitulah idza kaffana ahadukum akhahu falyuhsin kafanahu. Apabila kamu mengkafankan akan seorang daripada saudara kamu yang meninggal dunia, maka hendaklah perbaikkan akan kafan. Maknanya kafan molek. Jangan ikat lebih kuranglah, buat molek sikit. Bagi yang mampu. Kalau tak mampu, sekadar yang ada. Kain kafan. Dia 4 perkara wajib dengan orang mati. Mandi, kafan, semayang tanah. Kalau lain tak wajib. Ngaji kubur tak wajib. Baca talqin tak wajib. Tahlil tak wajib. Jadi 4 perkara ni, mandi, kafan, semayang tanah, boleh ambil duit si mati. Lain pada 4 perkara ni, haram kita guna duit si mati. Melainkan si mati ada berwasiat. Ataupun disetujui oleh segala waris. Ingat tu. Dan yang afdalnya adalah kain kafan yang kita pakai semua masa hidup. Kalau ni pula. Maknanya, kalau kita masa hidup suka pakai baju tu, maka afdal kita pakaikan baju tu untuk kali terakhir. Simpan dalam liang. Umpamanya, masa kita hidup kita berani sangat pakai baju Melayu orang putih ni. Maka sunat ambil baju Melayu tu kapang ke dia. Masa hidup bersangat kain pelekat kelabunya, awi pakai ke mayat. Lepas tu tutup dengan kain putih pula. 2 lapis. Jadi 3 lapis. Ni kira selapis, 2 lapis lagi. Dia pada awal lah ni. Itulah asal Rasulullah dengan jubah Rasulullah. Dia pakai jubah ni. Kapan? Sahabat-sahabat Sayyidina Waqar dia minta baju dia pakai semua. Jiksam supaya kapan dengan jubah. Itu afdal. Tanya tak buah baju mana ni? Ayah ni. Mak dia kata buah baju awak kuning tu lah. Dia beri sangat masih hidup. Kalau basah-basah tu ambil dah pakai. Afdal tu. Itu tak putih semua di dalam. Di luar tu kain kafan putih. Kafinu mautakum fiha. Ndaklah kamu kafankan mayat-mayat kamu di dalam yang putih. Luar tu kita buah putih. Dalam pakaian dia pakai sama. Tapi tak berlaku. Kalau tanah Arab tu dia pakai pakaian dia pakai sama. Dia ikut sunnah tu. Tanya. Dah mak mati, tanyalah anak. Dah mak pakai baju benda sama-sama. Anak pun kan buat tukang manja sama-sama. Pakai baju kurung putih. Kain merah. Senang merah juga. Balik awal tu. Kau ibu. Tak. Itu dah ayat talqin kan. Tanah bumau. Tanya dah ayah mata juni ni. Ada gambar ni. Kenang sangat ayah. Kan. Balik awal banyak. Nampak? Sudah kerja. Allah Rabbi. Boleh sakompak zalim. Orang zalim dalam Quran terang-terang sebut. Orang zalim ni ahli neraka. Tak zalim pun. Kalau kita ambil kayu rumah orang sebatang kayu sugi orang je. Masuk neraka dah. Belum kita rombok rumah orang. Belum rapah harta benda orang ramai. Belum rombok masjid lagi. Nabi kata mani kata ta'at haqqam ri'in muslimin aujaballahu lahun nar wa harrama alaihil jannah. Barang siapa yang mengambil merampas hak seorang Islam dengan tidak sebenar, maka Allah Ta'ala mewajibkan masuk dalam api neraka dan mengharamkan tubuh dia masuk syurga. Faqila ya Rasulullah wa in kana yasira. Wahai Rasulullah, kalau dia rampas sikit je, Nabi jawab walau kana qadiban min arak. Sekalipun dia rampas sebatang kayu arak, kayu sugi yang harganya 5% ni. Sebatang kayu sugi je ni rapah hak orang Islam, wajib masuk dalam api neraka. Haram masuk syurga. Allah Rabbi. Dan ni rumah orang nak siap tau, bangga berzat. Siapa menangis lo anak-anak tengok rumah utuh. Rumah Allah, sodok, acul bubi, tepat orang joget buat dengan petah dengan apa? Dengan buah dengan apa buat mari belaka kalau nak buat maksiat. Tepat kedap judi kailan arak banner sehabis-habis hebat. Rumah Allah sadar molek-molek ada. Tak apalah ni puak-puak zalim. Sokong juga kita ni bodoh. Tok imam, tok bilal, ustaz, tok guru hak mengaji agama habis sokong. Kerana apa? Kerana dunia. Ini hak Nabi tak ngaku umat belaka. Nabi tak ngaku umat. Nabi sebut dalam hadis riwayat Imam Tabarani.
sayakunu ba'di umara yakzibun wa yazlimun faman dakhala alaihim fasaddaqa bikazibihim falaysa minna walastu minhu walam yarid ala haudi. Akan ada kemudian daripada zaman aku nanti pemerintah-pemerintah, orang-orang yang memimpin kerajaan. Nabi kata yang mereka ini melakukan kezaliman, lagi pula melakukan pembohongan. Memang bohong. Maka barang siapa mana-mana orang yang pergi kepada pemerintah seperti ini, saddaqa bikazibihim, dan membenarkan akan pendustaan mereka, wa aana ala zulmihim, tolong pula atas kezaliman mereka, maka falaisa minni, dia bukan daripada kalanganku, walastu minhu, aku bukan daripada kalangan dia, walam yarid ala haudi, dia tak dapat minum di kolam kausarku di padang mahsyar nanti. Kata Imam Ibnu Katsir, barang siapa yang tidak dibenarkan minum pada kolam kausar Nabi di hari mahsyar nanti adalah tanda dia ahli neraka, na'udzubillah. Tidak baca hati-hati gini. Dia mari ustaz-ustaz dia, hak jenis cari makan, hak jenis takut, jenis cari makan dengan agama. Ulama usul yaquluna bid-din. Ulama-ulama jahat ni cari makan dengan agama. Siapa habis jadi buta bi orang kampung. Tak kenal. Padahal telah dipijak-pijak Al-Quran. Dihina dah Nabi daripada dulu. Bukan sekarang. Bukan baru ni. Hak di Denmark. Tak. Di Malaysia lama dah. Lama dah. Tak. Lama dah. Dulu larang orang pakai serban. Dia kata serban ini budaya hippies. Tak dengar? Menteri kata. Hippies ni maknanya satu golongan yang tidak beragama, yang kerjanya berhibur dan mabuk. Itu golongan pakai serban. Siapa gitu? Dah hina Nabi. Pakaian Nabi kan? Budak sekolah rendah pakai serban, dibuang sekolah. Ni negara Islam. Nampak? Diwajibkan pakai nektar. Nektar tu bukan sunnah Nabi. Sunnah George Bush. Faham? Sunnah bapak kapil laknat. Tak? Diwajibkan. Menyanyi pula. Wajib menyanyi. Tak? Pakai serban diberi amaran. Kalau tak buang serban, dibuang sekolah. Tengok. Dan serban pakai siapa? Pakai yang Rasulullah. Tak ini lagi Rasulullah. Kita nak buat tak erti lagi. Buat tak dengar. Sudah kerja kalau kita buat tak dengar. Peringatan Allah. Kita buat doa. Buat sejak. Tu hina dah. Lama macam-macam kalau nak bilang. Tak? Ulihnya sokong lagi. Ustaz-ustaz. Cari makan. Kita tanya dia kata betul sungguh. Memang tak betul. Tapi kita dah masalah hijrah begitu begini. Cari makan tu. Cari makan. Sanggup dengan sebab agama. Cari makan cara lain. Tak. Kalau selain agama tak boleh. Orang diamkan pada ayat-ayat Allah tak boleh. Tak boleh mendiam-diamkan ayat-ayat Allah. Tak. Sehingga jadi jahil orang sampai ada erti benda orang. Dengan sebab kita mendiamkan ayat Allah, maka kita ni adalah derhaka kepada Allah. Mati kat gigi pakai besi api neraka mula. Ulama-ulama tok guru ustaz. Tak. Pakai tu. Man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yaumal qiyamati bilijami min nar, kata Rasulullah SAW. Au kama qala. Nabi kata, mana-mana orang alim, ulama, tok guru, ustaz, muballigh, muallim, tak kira lah, guru agama, guru pelawak, yang ditanya daripada ilmu yang tak dapat tidak diketahui oleh orang, maka dia sembunyikan ilmu itu. Tak khabar satu ayat, tak khabar kebenaran. Kerana saat ni lah macam-macam sebab. Maka dia akan diberi pakai pada hari kiamat dengan besi kekang ni. Hak letak pada mulut kuda. Letak di mulut dia hari kiamat. Tengok lah. Nah, hak ahli-ahli agama. Pakai besi tu kerana dia diam daripada kebenaran. Dia kata, bila kita diam, mangsanya hak ramai. Dia tahu tapi dia buat diam. Bila dia buat diam, orang tak tahu. Tak tahu lah. Dia tahu dia buat diam. Cari makan kau tu. Kerana bagi mereka-mereka ini, satu saja yang merosakkan manusia, iaitulah dunia. Dunia. Kerana dunia duduk dalam perut, jadi rosak habis.
Hebat dunia. Dunia ni kalau kita semayang tu tak terima. Kalau masuk dalam perut kita kerana dunia. Berat nyakit ni. Kalau kita pergi ke Mekah kerana dunia, habis 13,000. Tapi kalau mari Demang tak apa. Tuan terima lagi. Semayang Demang tak apa. Kecil manis pergi Mekah tak apa. Dunia habis. Punah janang. Kalau bagi ke ustaz tu jadi ustaz syaitan lalu. Dunia punya pasal. Kerana nak kemewahan, duk berasa hidup ni lama lagi. Dan dalam suatu hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, Asri'u bil janazah, fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilaih, wa in taku siwa zalika fa syarrun tada'unahu an riqabikum. Hendaklah kamu bersegera membawa jenazah. Maknanya jenazah ni sunat kita berjalan cepat. Jangan lenggang gitu. Tak. Jalan cepat. Kalau mayat itu orang yang baik, maka adalah bagus kamu cepatkan ke dalam nikmat kubur. Gitu. Tak, cepat dia dapat nikmat. Kalau mayat orang soleh. Kalau mayat ini orang yang tidak soleh, orang jahat, maka cepat-cepat kamu buang daripada atas tekuk kamu. Ini Rasulullah. Maknanya mayat yang kita fikir ni tak lari daripada dua keadaan. Kadang-kadang mayat itu salihah, Nabi kata. Mayat yang soleh, yang baik. Kadang-kadang mayat itu siwa zalika, Nabi kata. Dalam riwayat yang lain, ghairu salihah, tidak soleh. Tak lari pada tu dah. Dua tu keadaan. Kalau kita tahu lain. Kalau kita tak tahu. Ni tak tahu ni mayat ni baik ke tidak. Kalau tahu dah ya fikir dah. Kalau mayat jahat fikir apa benda. Kalau kita tak tahu. Bila kita tak tahu, Nabi kata asri'u bil janazah. Jalan cepat-cepat. Sebab apa jalan cepat? Sebab kalau mayat orang baik-baik, balasannya adalah nikmat kubur. Segera kita atur tempat baik, lebih baik bagi mayat. Nak? Orang semayang tak tinggal, orang yang beriman, orang yang kasih kepada Allah, kasih kepada Rasul. Tak. Orang yang suka berderma, bersedekah. Orang ni, orang baik ya. Orang ni kita berebut pikul tak apa. Tak. Tapi kalau orang yang tidak baik duduk atas belakang kamu, Nabi kata, tak guna kamu pikul lama-lama. Barang tak pakai, apa nak pegang lama-lama. Macam kita pergi bawa tak bakar ayam apa bau. Tak. Tengok benda busuk. Oh bakar ayam. Tengok berombel-rombel dah perut. Pulak hanya. Kita pun bawa bakar ayam, kita jalan derah ke jalan lambat? Jalan derah ke jalan lambat, lenggang-lenggang singgah lu lambu tu benda weh. Akar ayam pegang tangan lah. Dak, jalan derah kita hok derah. Dak dah sapa ditong sampai lepor dah. Piung. Dak. Mana nak derah? Ni gitu. Mayat yang tidak baik. Dia orang nak pergi syurga dia sekat. Kalau lihat bandar dia sekat. Dia ambil nama orang tua orang pergi syurga. Dia nak batal, nak batuang wang isyang. Dia ambil nama. JKK dinu, jin kapir kucang kapung. Faham? Kalau puan moci-moci, kita kata apa moci dah mari. Dia kata tu marah. Tak wi mari, tidak tamu wi duit raya. Lagu ni kita nak pikul. Tak usah pikul lah. Buat kotor baju kita. Dia sokong teruk pula. Sokong bapak zalim, bapak jahil. Bapak sekali suruh rombok masjid. Dah nak wek tukang sokong habis patak neraka. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kamu sokong orang zalim. Jangan rasa comel orang zalim. Jangan cenderung hati pada orang zalim. Kamu ni pasti masuk neraka. Mihrab tempat orang sujud tu teruk dalam tong sapoh. Habis bahan di tiap ayam, tiap anjing habis. Dah tak zalim itu. Zalimnya. Dah kita nak pergi ratik pula. Enggak nak kita. Nak pergi pikul pula. Biar ikut Rasulullah. Satu hari Rasulullah duduk bersama para sahabat, orang bawa orang mati. Nampak? Sahabat pun kata khair. Nabi kata wajabat. Kemudian bawa pula seorang lagi lalu depan Rasulullah. Sahabat kata syar. Nabi kata wajabat. Orang tanya Rasulullah, apa benda tadi bila orang bawa satu mayat, sahabat kata molek, baik-baiknya mayat ni. Tak?
Nabi kata wajib. Mana wajib? Wajib syurga. Maksudnya. Sebab orang kalau tak baik, orang puji belaka. Orang marah kalau mati. Orang kutuk dia. Jadi dia ni, sahabat dia tak melawak. Hak baik dia kata baik. Hak jahat dia kata jahat. Kita dah. Hak jahat kata baik. Hak baik kata jahat. Sahabat dia tak melawak. Faham? Dia ummatan wasata. Umat terbaik. Nampak? Khairu ummatin ukhrijat linnas. Jadi bila bawa mayat yang baik, sahabat dia cakap tak bohong. Dia cakap benar. Baik. Nabi kata mayat ini wajib masuk syurga. Pasal sahabat aku telah kata baik. Dan ni mayat asal lagi apa pula? Sahabat kata jahat tak pakai mayat ni. Nabi kata wajib masuk neraka. Sebab sahabat tahu dah mayat tak pakai rawat. Lepas gitu. Kita tak pilih bulu pergi belaka. Bapak munafik mati, mayat-mayat enggak. Padahal Tuhan larang, kalau bapak munafik mati, jangan semayang. Kalau semayang Tuhan marah kita. Fala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Jangan kamu sembahyangkan mayat salah seorang daripada munafik ini kalau mati sampai bila-bila. Tak boleh sembahyang. Kita orang panggil berlari Tok Imam lagi. Dah nampak dah Tok Imam dah bar embelak. Tak? Kalau makmum 10 dia 20. Kalau